إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين عملوا بسنته وتمسكوا بالقرآن ففازوا بالرضوان والغفران. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi nikmat kepada kita sebagai itu banyak, tak habis kita nak hitung, tak habis kita nak bilang. Maka kita selaku hamba dia, pastilah kita bersyukur kepada dia sebanyak-banyaknya. Oleh kerana kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ni bukanlah faedah boleh kok pia-pia, bahkan kita bersyukur faedah boleh kepada kita juga. Kalulah tak bersyukur, mudarat akan naik atas kepala kita juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh kerana itu, wahai penonton dan pendengar yang selalu ikut suara tazkirah Minggu Darul Furqan ni, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar bersyukur. Mulut kita mengucap alhamdulillah, semua segala yang ada pada kita tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita mengucap terima kasih, semua tu datang daripada Allah. Dan anggota tujuh kita melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal apa yang Allah Ta'ala lagi. Penonton dan pendengar yang dihormati semua, musim ini masih lagi kita berada dalam musim hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah daripada Mekah kepada Madinatul Munawwarah, adalah sebenar-benar nak menegakkan agama Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Mekah, tak boleh nak sebar agamanya oleh kerana banyaknya halangan tatangnya daripada kerabat-kerabat dia, dalam puak-puak kurih dia. Maka terpaksalah, maka panggil tunailah perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh Nabi hijrah pergi ke pada Madinah. Sebelum pada tu hijrah pergi kepada Habasah, sebelum pada tu hijrah pada Taif dan sebagainya. Tapi hak langsung ni orang panggil kata hijrah kepada Madinah. Oleh kerana kaum Madinah Ansar selalu orang panggil satu sambut kerja sama di kota Madinah tu untuk nak sambut muhajirin daripada golongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak duduk hijrah tu boleh jadi payah dah. Kita duduk kampung Melayu, nak pergi kampung lain tu, boleh jadi payah lah. Sebab apa? Tempat kita duduk ni, halangan agama tu tak ada apa dah. Tapi kita hari ni kena hijrah. Hak yang hijrah sengoti itu, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Radhiyallahu ma nahallahu anhu. Dan iaitu orang yang hijrah yang sebenar, iaitu orang hijrah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya benda-benda hak tak molek, benda-benda hak karut, benda-benda hak cemar, benda-benda hak sayyi'at, benda-benda mungkar, maka kita hijrah pergi kepada amalan-amalan baik.
Oleh kerana kalau kita duduk modal tula, duduk di atas tak tambahkan iman kita, tak tambah ilmu kita, tak membersihkan syirik hati kita daripada syirik, tak membersihkan amalan kita daripada perkara khurafat dan bid'ah, maka kita juga rugi di akhirat nanti. Kita kena ingat segala amal yang kita duduk buat learning ni, semua amal itu akan beri faedah kepada kita, membawa kepada kita bahagia dunia dan juga akhirat. Oleh kerana kita nak makan di akhirat pun kena usaha Allah ni juga, nak makan atas dunia Allah ni juga pun kena usaha Allah ni juga. Nah, tu. Pak kita hari ni, nah, kalau kita tak tambah hijrah duk modal tula, dulu tambah semaya tapi tambah berjamaah. Kita kena hijrah. Dah kena hijrah, kena panggil kita hak tak molek, pergi kepada hak molek. Dah, oleh kerana molek dengan tak molek ni orang ku kanan duk sekali dah. Maka kita nak buat lagu mana? Sifat kita, akhlak kita, adab kita kena hijrah. Nah, ikutlah di kalangan orang panggil kata kalangan orang ada ilmu pun kena hijrah. Nah, lebih-lebih lagi orang ada ilmu sepanjang saya ni, kita ada sebab tak ada ilmu tapi nak kata boleh kecek. Dah. Takut mana sifat tu tak ada sifat. Hak Nabi suruh jauh daripada dua sifat daripada ulama, daripada orang tahu agama. Dah. Suruh sifat pertamanya lari daripada ulama usul dan ataupun orang panggil kata ulama yang guna nafsu. Nah, tak ada guna Quran hadis. Dakwa Quran hadis tapi piye perasai, piye kecek tu guna nafsu. Ni ulama bersening jangan duduk rapat dengan dia. Yang kedua, ulama bersening tidak ada adab. Nah, kata ke demo ni. Padahal benda kata tak ada apa tu, orang panggil fitnah buat jahat kepada tok-tok guru kita dan kepada orang tu orang ni. Nah, bubuh orang lain masuk neraka belaka, kita je syurga. Ini bukan adab. Orang ada ilmu, tak ada adab, bukan orang ada alim, bukan orang alim orang tu. Nah, sebab tu, kita hijrahlah. Nah, sama-sama kita pakai hijrah peribadi, hijrah masing-masing daripada kita pada tahun ni. Tuhan taruh lagi umur kita, kita pakailah. Nah, pakailah diri kita dengan akal kita, dengan jiwa kita, dengan hati kita. Pakai aku nak ubah tahun ni sikit. Tahun dulu pergi semaya Jumaat tak ada lahna. Pergi dengan orang Isya saja. Pada tahun ni aku nak ubah dah, nak pergi 5 waktu dah masjid. Semaya berjamaah. Orang jaga Jumaat dah tu boleh jaga sunat pula. Orang jaga Jumaat boleh jaga sunat pula. Pisah boleh dapat zikir lepas pada semaya pula. Nah, orang boleh buat lagi tambah. Jangan kurang kita kau tambah. Nah, sebab tiap amalan semua kita dak buat ni faedah pada diri kita juga. Nah, lebih-lebih lagi kita semua ni nak mati. Maka saya tak simpan je kali pada malam ni. Nah, saya nak royak 2, 3, 4 perkara supaya kita selamat daripada azab kubur. Dalam kubur kita selamat. Nah, dalam kubur tak jadi kena azab, ada 4 perkara. Nah, berapa kita sama jaga. Dah. Gapo? Orang nak selamat daripada azab kubur, pertamanya kena jaga semaya dia. Nah, jaga semaya. Wa imma semaya fardu, wa imma semaya sunat. Nah, jaga semaya di sini berarti kena jaga daripada air semaya lagi lah. Nah, daripada jaga semaya kena semaya ada erti, rukun, syarat. Rukun semaya ada berapa? Semaya orang panggil semaya dengan reti, semaya dengan khusyuk, semaya dengan tawaduk. Nah, maka semaya ni lah boleh bantu kita, boleh selamat kita dalam lubang kubur. Dan yang kedua, untuk kita selamatkan dari ada lubang kubur, iaitu kita banyakkan sedekah. Nah, banyakkan sedekah. Ikutlah sedekah. Bukan nanti semata-mata duit. Nah, bukan mati semata duit. Ikutlah sedekah gapo. Nah, kita tahu belaka dah. Lebih-lebih lagi pak kita lah ni banyaklah khairat tu khairat ni. Walaupun kita kata demo tak ada royak kita, tapi kita nak khairat juga, lah ni boleh.
dengan dengan senyap-senyap. Oh masuk pun tak apa. Puluk tu pondok tarik pondok ke, tadika ke, masjid ke, tanah wakaf, tanah kubur ke sebagainya, kita masuk. Nah, sebab benda-benda ni nak tolong kita dalam lubang kubur. Nah, yang pertama jaga sembahyang, yang kedua sedekah. Nah, dan yang ketiga baca Quran. Nah, dalam baca Quran juga mudah abang kata, kelebih-kelebih lain yang kata lain pada baca gerah dalam lubang kubur. Quran akan bantu kita dan Quran juga orang baca Quran boleh mudah jawab muka dan nakir. Muka nakir akan mai tanya dalam lubang kubur. Orang yang sentiasa jaga Quran, baca Quran ni boleh jawab muka nakir dengan mudah. Dan juga Quran. Mana Quran ni sebut tak Quran ambil daripada 1 sampai 30 114 surah tu Quran belaka. Nah, orang istiqamah bacanya surah Tabah, sekiranya mati pada malam tu dan esok hari Allah Taala selamat daripada azab kubur. Surah Tabah. Mana masuk Quran juga. Nah, apa satu lagi saya nak sulat, jagalah semaya untuk kita selamat daripada azab kubur. Yang kedua sedekah. Sedekah ni masuk hak wajib itu zakat dan sunat. Nah, hak sedekah biasanya dah. Dan yang ketiga baca Quran. Dan yang keempat banyak tasbih. Nah, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Iyalah banyaklah hak lafal-lafal lain pun tak apa. Banyak tasbih. Nah, banyak ni orang kata paling-paling kurang kok 100 pagi, 100 petang lah. Boleh termasuk banyak ataupun lebih dari 3 tu banyak dah lah. Nah, subhanallah walhamdulillah. Ikulah lafal-lafal tasbih mana? Zikirlah kita banyak zikir, orang ni selamat daripada azab kubur. Ni. Satu, saya nak ulang supaya kita semua dan saya dapat ingat, dapat beramal. Dan sebenarnya perkara-perkara ni ingat belaka, tahu belaka dah dan mudah amal dah. Cuma saya ni sebagai nak sakit ataupun tazkirah peringatan takut-takut terlupa. Nah, jaga semaya satu, yang keduanya sedekah. Nah, sunat wajib dah. Dan yang ketiga baca Quran, yang keempat banyakkan tasbih. Dan untuk kita nak selamat kita daripada azab, tak usah tipu azab, kena jaga kok 4 perkara juga. Kena selamat mana kena jauh, bukan kena buat, kena jauh. Kenapa? Jangan bohong. Jangan dusta. Jangan al-kazibah. Nah, bohong, dusta. Kecek bohong, kecek pelawak. Nah, gapo bohong? Kecek benda tak ada wakil. Bohong. Nah, benda tak ada sungguh ni. Kecek bohong tak ada sungguh dah. Ni kalau orang kecek bohong, salah satunya azab dalam lubang kubur. Nak selamat, lain pada kita jaga 4 perkara saat ni, hak ni jangan buat. Jangan buat. Bukan suruh buat. Jangan buat. Jauh daripada dusta kecek bohong. Yang kedua jauh daripada khianat. Yang tiga jauh daripada orang panggil namimah. Pelago ke. Ngacung. Pelago demoning. Goyak demoning. Pelago ke lah ngacung. Kalau bahasa Melayu kita tu ngacung. Yang tiga. Dan yang keempat, jaga kebersihan kecing itu, kena wisuk molek, jangan kecing basuh kalau dah dia tak suci. Sebab satu ketika dalam qadai amal tu ada, tak silap saya, Nabi pergi satu tempat tu, Nabi dengar ahli kubur, tuai kubur tu kena azab. Nah, azab sebab mana? Kecing dengan namimah, dengan bau. Sebab kecing basuh tak cuci. Nah, tak ada istibrak, tak abangi, tak cuci lah abang. Nah, ni 3-4 perkara tadi kita kena jaga buat. Hak 4 perkara belakang saat ni saya jauh pada dusta, jauh pada khianat, jauh daripada namimah, pelaga orang, ngacung dan jauh daripada basuh kecing tak cuci. Cik mudah-mudah. Ni insya-Allah kalau kita dapat jaga perkara ni, kita akan selamat dalam lubang kubur. Sebab pas pada lubang kubur ni, lepas dah kita mati, semua nak duduk sini belaka. Orang mati dulu dah 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun pun duduk dalam lubang kubur ni lagi. Nah, kalau azab pun azab lah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan ahli kubur semua yang muslimin dan muslimat. Nah, minta selamatkan daripada azab-azab kubur. Dan kita juga minta selamat daripada azab kubur. Baik.
Dan 1, 2, 3, 4, 5 perkara lagi saya nak royak. Nah, saat ni supaya kita selamat daripada azab kubur, jaganya semaya, jaganya sedekah mana zakat, dan ataupun jaganya baca Quran, jaganya tasbih, dan zikir. Dan lepas tu jauh daripada bohong, jauh daripada khianat, jauh daripada pelagak orang dan mimah, golak mata dua orang panggil, dan jauh daripada basuh kecing tak cuci. Lepas ni pula saya nak ayat 5 perkara. Perkara ni selamat dalam lubang kubur. Sebut kata pahala. Sebut kata pahala ke? Orang panggil itu duit di akhirat. Duit di akhirat. Gapa? 5 perkara Allah Ta'ala berganda-ganda. Siapa-siapa buat 5 perkara ni, ataupun kita buat salah satu daripada 5 perkara ni, pahala berganda-ganda dan rezeki tak putus, rezeki bertambah, rezeki keluar. 5 perkara ni gapo? Nah, yang pertama, orang yang sentiasa istiqamah dengan sedekah. Sedekah tak kira banyak, tak kira sikit, kita sedekah. Istiqamah. Mana buat lagu mana kita nak istiqamah sedekah ni? Sebab apa? Kadang-kadang kita nak sedekah, tak ada tempat nak uwi. Kita usah balas ni, kita usah kita buat jadual. Ya nah. 5 kok sehari kita boleh kerapuk. Kata dah. 5 kok sehari boleh kerapuk. Berarti buah hari Jumaat kita waktu baik. Boleh berapa kok? 5 kok sehari boleh kalau 30 kok, 35 kok. 35 kok minggu kita boleh batil le masjid. Lepas pada banyak kolekkan tiap-tiap masjid tu ada belakang dah ke. Lepas pada salat tu batil jalan tu. Kita bubuh 35 kok nak minggu. Jadi istiqamah. Sebab kita nak buat tu kadang-kadang buat sejik, sikit buat salah nak pergi kadang-kadang. Tahu apa, demo tak padah kita puluk. Muka puluk bukan nak bulan, bukan nak minggu. Kita buat baik ni dulu. Kalau kita boleh usaha lain, tak ada apa. Tahu apa, kita bubuh 10 kok hari-hari. Boleh sebulan kita buka, kita lah mana tempat jariah dan mana buat sejik, nak buat apa, kita ada apa juga. Mulainya lepas subuh. Lepas maya subuh tu, bubuh dalam kerapuk. Kalau kita kata bubuh dalam kerapuk, berapa kok, 2 kok sehari, ikutlah kita kata, kena mampu kita. Kita buka sebulan sekali, hak ni kita tak sawak beli kereta, tak sawak yasa depa nak untuk pergi kerak. Ni, untuk nak lebih sentiasa istiqamah, buat khairat, buat sedekah, buat emo banyak, buat emo sikit, jadi istiqamah. Ni pahala bergunung-gunung, pahala bertamu-tamu supaya bukit, dan rezeki akan tak putus-putus. Ni satu amalan ni. Dengan sedekahnya kita sedekah dalam kita yang nak jadi istiqamah, melazimi orang bagi dawam berkekalan, wak nak hari. Lepas tu nak ambil anak, goyak supaya saya kata saat ni lah. Boleh dekat 5 kok sehari ke lebih tu. Buat sampai sebenarnya kita buka boleh batik sejik umpamanya, ataupun buka boleh sekali, boleh banyak-banyak kita tak satu tempat. Boleh kapus guni tak apa dah kita kata sebulan sekali. Ada mana nak buat sejik di situ, nak keluar sejik, nak buat sejik baru umpamanya. Hak ni orang panggil kata cara kita latih nak jadi istiqamah dalam kita sedekah. Yang pertama. Dan yang kedua, orang sentiasa melazimi hubung silaturahim, waris waras kerabat hak qarib hak dekat. Hubung. Lalu mudah nak hubung. Adik-beradik kita hubungan dalam line dan sebagainya untuk nak hubung silaturahim. Dan ni kata sabit tu tak adil. Tak jadi hubung. Ni orang hubung silaturahim ni dalam hadis lain katanya Allah Taala akan panjang umur. Pia-pia nak ingin nak panjang umur, fal yasimur rahim. Dan hendaklah hubung silaturahim. Tu. Apa ni? Pahala supaya sedekah ni juga orang hubung silaturahim ni istiqamah ni ada dua hubung waris-waris ni. Pahala supaya sedekah ni sana, pahala bergunung-gunung, berbukit-bukit tamu banyaknya. Tu. Lepas tu rezeki luas. Dan yang ketiga, orang yang melazimi di atas dalam berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad ni luas nah.
ngaji, buat haji dan sebagainya. Perkara-perkara yang kebaikan semua panggil jihad. Nah, boleh kerana orang di zaman dulu ia apa cemburu dengan orang lelaki boleh kepala jihad, mati syahid. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Palestina tak lagi jual mana?" Dan kita kata tak lagi mati syahid. Awak haji pun syahid juga. Mati syahid juga. Nah, mana jihad juga dalam haji. Pak orang ngaji pun jihad juga. Sebab tu orang ngaji kena berjihad sungguhlah. Lebih lagi zaman lah ni benar nak karu, nak rukun tawajuh ngaji tu banyak perkara. Lepas tu kita berjihadlah, istiqamahlah dalam pengajian kita. Maka pahala bertamu-tamu juga. Terus kita akan putus juga. 3. Nah, dan yang keempat, pahala bertamu-tamu dan rezeki tak akan putus yang keempat, iaitu apa? Orang yang sentiasa taat kepada dua ibu bapa. Nah, taat. Kata-kata ibu bapa, apa ibu bapa tak kena kita tak buat. Apa orang tua larang kita tak buat. Walaupun orang tua kita telah meninggal kita, gapo kan orang tua kita masa dia hidup. Nah, masa dia hidup, maka kita taat dia lagu tu, masa dia meninggal pun kita taat lagu tu juga. Kita tahu orang tua kita, mula orang tua kita tak kena back ni weh. Kita tinggal. Maka masuk dalam golongan orang taat dan orang yang baik, anak yang soleh, dan masuk juga dalam orang panggil kita kena berdoa kepada dia. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita telah meninggal kita kena banyak berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Orang ni pahala buat tamu-tamu juga. Yang keempat. Dan yang kelima, yang kelima, pahala tamu-tamu iaitu orang yang sentiasa jaga wuduk. Air semaya dia jaga. Jatuh mic. Nah, ni payah juga ni. Payah ni. Kalau tak semaya, tak ada nak tepuh Quran, tak ambil semaya kita. Kita mana? Duk kecek ni lah. Nah, sebab tu kita hari ni usahalah we boleh jaga air semaya, jaga wuduk, dan selaginya dalam ambil air semaya tu jangan mubazir. Ni 5 perkara ni pahala bertamu-tamu. Nah, sebagaimana sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin tu dia sebut lagu itulah. 5 perkara amalan ni pahala akan bertamu-tamu. Nah, rezeki tak akan putus. Saya ulang sekali lagi, sedekahnya. Nah, sedekahnya, hubung satu rahimnya, berjihadnya, ataupun taat kepada dua ibu bapanya, dan jaga asmaya. Ni 5 perkara ni pahala bertamu-tamu. Nah, rezeki tak akan putus. Pahala ni kita banding kata kalau dah dunia duit lah. Pia pahala banyak, orang ni sedap guna dah, tak bimbang dah. Orang pahala banyak ni tak bimbang dah. Nah, supaya orang duit ada banyak tak bimbang dah ya. Nah, nak makan apa dia boleh beli, nak buat kanak apa dia boleh beli. Nah, hotel orang tak sabut perut dah dunia ya. Nah, kalau tak dunia ni nak buat gotu tak ada duit dekat hotel orang tepek buat susah hatinya. Di akhirat juga kalau tak ada pahala susah hati. Orang pahala banyak ni wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atas mereka itu tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada duka cita apa dah. Nah, tak ada dah. Sebab ya dah dunia ni ya usah cari pahala, cari duit, cari modal banyak, kita kata kecak banyaklah. Padahal kita masuk syurga ni bukan dengan pahala, bukan dengan ibadat. Kita masuk syurga Tuhan dengan rahmat Tuhan. Nah, tapi kena ingat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Tuhan dekat dengan orang buat baik. Dia dekat dengan orang buat baik rahmat Tuhan ni. Pak kalau duduk joli tak maya ben nak dapat rahmat lagu mana? Takkan dapat anak selalulah hidup kita. Nah, oleh kerana tu saya agak kata tazkirah saya pada minggu dengan cepat-cepat dengan gada-gada. Nah, mudah-mudahan dapat manfaat pada diri saya khasnya dan kepada muslimin dan muslimat pada umumnya. Maka apa yang comel, apa yang malak itu adalah daripada pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tak comel, apa yang tak malak itu adalah kejahilan dan nafsu saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي